أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Nahmadullah, syukur kita kepada Allah yang telah mengekalkan sehingga kini iman Islam yang ada pada kita ini, insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi satu yang berkekalan sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang terlalu banyak kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihat, nikmat kelapangan masa yang mampu kita untuk hadir ke majlis ilmu. Ya, nikmat masa yang diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab ada orang yang tak mampu nak menguruskan masa hidupnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertepatan pada perbincangan kita pada malam ini ialah bab yang wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Pada malam ini insya-Allah kita sambung kitab kita Mastikah Hadis ini, itulah kepada hadis yang ke-24 muka surat 88 bagi yang ada kitabnya. An Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al ummah qa'imatan ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah rawahul Bukhari wa Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, nescaya Allah jadikan dia seorang yang beroleh fahaman, yang teliti dalam perkara agama, dan bahawa sesungguhnya aku ini hanyalah yang membahagikan, sedang Allah Subhanahu wa taala jualah yang memberi. Dan sebahagian daripada umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesiapa pun daripada kalangan orang-orang yang menyalahi mereka dapat merosakkan mereka sehinggalah datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan pada seseorang, Allah taala akan beri kepada dia faqih, yufaqihu fid din. Dia faqih, dia faham, dia tahu, dia reti tentang agama ni. Bukan tahu-tahu biasa, tapi kefahaman yang jitu, kefahaman yang teliti, kefahaman yang baik, penguasaan yang baik terhadap ilmu-ilmu agama. Yufaqihu fid din. Ya, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Ya, hadis yang ke-24 ini menerangkan yang pertama, kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama. Yang kedua, Allah jualah yang mengurniakan ilmu pengetahuan
Yang ketiga, sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terus menjalankan kebenaran. Huraiannya. Pertama, kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama. Di antara ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu agama yang telah diwahyukannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kerana ilmu agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuan. Pertama, kerana mengaturkan hubungan manusia sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka adab peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang akan hiduplah ia dengan saudara-saudaranya manusia yang lain dalam keadaan kasih mesra dan bersih suci dari perasaan hasad dengki. Kedua, dengan ilmu agama ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka adab peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan Tuhan akan berjayalah ia mencapai keredaannya, iaitu dengan menjadikan dia berkehidupan bahagia di dunia dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Jadi tujuan ilmu agama ni, kata pengarang, ada dua tujuan. Yang pertama ialah hubungan sesama manusia. Orang yang ada ilmu agama tahu cara nak berhubung dengan manusia, tahu adab-adab, tahu peraturan-peraturan yang berkait hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia ni, dia kata berlandaskan ajaran agama, berdasarkan tuntutan syarak, maka orang ini dia kata hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik. Dia buat contoh di sini, bersih daripada perasaan hasad dengki. Ini penyakit yang dahsyat yang ada pada manusia sesama manusia. Ya, bersih suci, kasih mesra hubungannya, tak ada masalah, tak timbul permusuhan sesama manusia apabila dia ada ilmu bagaimana dia nak berhubung sesama manusia. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam pergaulan harian. Yang kedua, kata pengarang, ialah tujuan ilmu ni ialah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab, cara berhubung dengan Tuhan. Jadi kalau orang boleh beramal dengan ilmu ni, tahu ada adab hubungan manusia dengan Tuhannya, kita boleh berhubung dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, huwar razzaq wa dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, segala apa ada semua pada dia, ya. Maka dia kata berjayalah mencapai keredaannya dan menjadikan kehidupannya bahagia dunia dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat. Jadi ilmu dalam agama kita ini, dia menjuruskan hubungan kepada sesama manusia, yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana peraturan, adab-adab dan cara kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Jika demikian natijah mengetahui ilmu agama, maka sudah tentu kejahilan terhadap membawa kecelakaan di dunia pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Jadi kata, kalau inilah natijahnya bahagia dunia, boleh berhubung dengan manusia sama manusia, berhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata sudah tentu kejahilan, sudah tentu bila tidak ada ilmu, wujudnya kejahilan dalam dua benda, berhubung dengan manusia sesama manusia, tak ada ilmu berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala,
berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita pernah sebut minggu lepas, iaitulah yang berkait dengan ilmu akidahnya, akhlaknya, syariatnya. Kalau tak ada semua benda ni, akan timbullah kejahilan, kata pengarang, dan tidak akan membawa kebaikan, bahkan memberi kecelakaan dalam kehidupan dunia dan juga di hari akhirat. Ya, hadis ini menerangkan bahawa ilmu pengetahuan yang sayogia tiap-tiap seseorang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatnya ialah ilmu pengetahuan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita kena cari, kejar, peroleh ilmu-ilmu pengetahuan, berusaha dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang memberi kejayaan, keselamatan dunia dan akhirat kita. Ya, maka dikata apa lagi? Maka sesiapa yang Allah kehendaki beroleh kebaikan disebabkan usahanya bersungguh-sungguh mencari yang demikian, nescaya Allah jadikan dia seorang yang memahami ilmu agama Islam, yakni faqih dalam ilmu agama Islam dengan secara mendalam, kerana agama Islam dan ilmu-ilmunya adalah dari Allah untuk kebaikan umat manusia dunia dan di akhirat, meliputi jasmani dan rohani. Jadi orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia faqih, dia tahu tentang agama ni, dia berilmu tentang agama ni. Sebab itulah bila orang tu tak ada ilmu, maka dia jadi jahil, ataupun ilmu lebih kurang je, ikut dang. Panggil apa? Celut celak. Nah, macam sekarang ni banyak berlaku kecelaruan terhadap kefahaman agama. Ya, banyak salah faham terhadap agama. Sebab tu kalau tuan-tuan ada kesempatan, baca buku yang ditulis oleh Muhammad Qutub yang sangat bagus tulisannya, Syubhat Haulal Islam, salah faham terhadap Islam. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan cari, baca bagaimana salah faham umat Islam terhadap Islam tu sendiri. Jadi macam hari ni lah, campur aduk sekali. Hak agama, hak bukan agama kata agama, bolong sekali. Hak dak Islam kata Islam. Kadang-kadang timbul isu-isu yang berkait soal-soal apa, khurafat, soal syirik. Macam mutaakhir ni, orang cari kapal terbang hilang, dia cari juga dengan tikar terbang seperahnya itu, dengan buluhnya sambil Allahu Akbar, Allah. Jadi bolong sekali, benda jelas khurafat. Bila sebut khurafat, dia marah. Mana buktinya? Ini jadi tenggelam. Jadi isu-isu yang seumpama ini, khurafat, kadang-kadang boleh bawa kepada syirik, na'udzubillah min zalik, ini tanda-tanda kejahilan. Ramai pula hak percaya, hak ngikut tu. Nabi kata, siapa yang mendatangi tok dukun, ahli nujum, menafsirkan berbagai-bagai cerita, berbagai-bagai, ya, dan mempercayainya apa yang dikata oleh tukang nujum itu, maka tak terima sembahyangnya selama 40 hari. Allahu Akbar. Atau kama qala, na'udzubillah min zalik. Tak terima ibadat. Ya. Kemudian banyak kefahaman yang salah hari ni. Syubhat banyak. Hak dak Islam kata Islam, ya. Hak Islam ditokok tambah. Yang parah lagi apabila berlaku pemisahan antara Islam dengan dunia dan akhirat. Sedangkan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak kita hidup kita ni merangkumi keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ya. Jadi dunia ni tak boleh pisah dengan agama. Kalau kita pisah urusan agama dengan urusan dunia, itu kefahaman yang dibawa oleh sekularisme yang ditinggalkan oleh penjajah.
Dunia, akhirat. Tak boleh campur Ustaz, dia kata urusan dunia ni dengan akhirat tak boleh campur. Ini sebenarnya kefahaman yang ditinggalkan oleh penjajah. Pisahkan agama dengan urusan pentadbiran negara. Kalau kita ingat di negara-negara Melayu ni, zaman penjajah, dihadkan kuasa sultan hanya sekadar menjaga hal ehwal urusan agama. Tapi penasihat British, residence dan sebagainya, membuat urusan pentadbiran, percukaian, dia pisah. Agama sultan pegang, urusan pentadbiran masyarakat, negeri dan negara, residen pegang. Dan kesannya sehingga hari ini, ya, bila penjajah pergi keluar, kesan sampai hari ini. Cuba kita perhati, ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. Sebab tu tak berlaku. Ini mahkamah sivil, ini mahkamah syariah. Mutaakhir ni alhamdulillah ke arah yang lebih baik. Tapi nak cerita kesannya sangat dahsyat, memisahkan antara agama dan dunia. Urusan agama, urusan dunia, pisahkan. Sebab itulah pejuang-pejuang dulu, rahimahullah, berjuang menentang golongan penjajah ini. Antaranya orang negeri kita sendiri, Tok Guru misalnya, Tok Kupalo, Abdul Rahman Limbung, ya, Tok Janggo di Kelantan. Semua ni menentang. Sebab mereka ini faham, Tok Guru ni faham, Islam tidak diceraikan sebegitu rupa. Tapi dilabel oleh penjajah sebagai apa? Penentang. Ya, ni pemberontak. Baca balik sejarah. Kita kadang-kadang kena tipu gitu je. Jadi sebab itulah kita sepatutnya menjadi orang yang tidak memisahkan urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana di Terengganu kita sendiri ni terkenal dengan satu negeri yang melaksanakan syariat Islam. Tuan-tuan lalu kok Belatan Ladang tu dia ada apa? Batu bersurat. Batu bersurat ni dijumpa di Sungai Teresat. Tak apalah tersebut sikit, nak cerita bahawa kita bangga negeri Terengganu ini pernah satu ketika melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran. Batu bersurat dijumpa oleh seorang saudagar keturunan Arab yang berulang-alik antara Kuala Terengganu dengan Kuala Berang, nak buat satu lombong biji. Ulang-alik jumpa dan dia bawa ke Kuala Terengganu dan ditafsirkan hinggalah ahli sejarah menafsirkan satu peringkat hantar ke Oxford, ada hantar ke Mekah, nak cerita, nak baca apa makna tulisan ni. Hinggalah sekali dapat kesimpulan bahawa 2-3 tapang orang kata batu bersurat tu jelas menggambarkan kepada kita bahawa Terengganu ni pernah melaksanakan syariat. Antaranya disebut di situ, dipahat di situ, disebut situ ialah tahun 702 selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut di situ undang-undang zina yang mana disebat dan direjam. Disebut tentang undang-undang hutang piutang di situ, muamalat dalam Islam. Jadi nak cerita di sini, ini yang diajar kepada kita oleh agama, yang bukan sekadar kita berbangga dengan apa yang ada, tapi kena melaksanakannya. Jadi bercelaru. Kadang-kadang kita bangga sekadar bangga, tapi pelaksanaannya tidak. Berbangga dengan batu bersurat, tapi peribadi kita, keluarga kita dan apa yang berlaku selain kita tidak lebih sekadar berbangga dengan apa yang ada, tapi pelaksanaannya dilihat dalam sudut kacamata yang lain. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi banyak kecelaruan. Sebab tu dia kata kalaulah ilmu pengetahuan yang tidak tepat tentang agama ini, maka lahirlah kejahilan. Sebab tu kita tuntut sangat dalam bab ini dibawa oleh pengarang supaya apa? Kita belajar. Jangan jadi orang jahil. Kita baca minggu lepas, orang yang jahil orang yang sesat. Orang yang jahil orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu orang yang berjalan dalam kesesatan dan kegelapan. Ya. Yang kedua, masih muka surat 89. Allah jua yang mengurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sedia maklum bahawa suatu perkara yang dihajati tidak akan tercapai
melainkan menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh dan menurut peraturan yang tertentu, lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan agama. Itu pun tidak cukup, melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurnia Allah memberikan orang itu persediaan untuk memahami makna dan maksud sesuatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya. Jadi ilmu pengetahuan ni Tuhan tak bagi pada semua orang. Ada orang boleh banyak, ada orang boleh sikit. Ada orang alim, ada orang tak berapa alim. Berdasarkan kesungguhan. Sebab tu sebut sini ialah berdasarkan usaha dan kesungguhan. Usaha yang bersungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampaikan dan membahagikan segala apa yang diperintahkan dengan sehabis-habis daya usaha, dengan tidak mengutamakan seorang atau sesuatu kaum daripada yang lain. Dengan cara yang demikian, sepatutnya orang-orang yang menerima itu sama keadaannya tentang faham dan pendapatannya, ya, dan pendapatnya mengenai perkara yang disampaikan dan dibahagikan oleh baginda. Tetapi apa yang telah berlaku adalah berlainan. Demikian pula halnya alim ulama yang menjadi waris baginda untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Mereka hanya menyampaikan dan menerangkan sekadar yang diilhamkan Allah kepada mereka untuk berbuat demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan ilmu habis dia bagi. Tak simpan sikit. Sebab tu antara sifat yang ada pada para nabi, sifat yang ada pada Rasulullah ialah at-tabligh, menyampaikan. Nabi tak susuk sikit. Cuma bila disampaikan itu, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Macam orang alim juga. Bila dia mengajar, dia bagi ilmu, dia curah ilmu, ada yang banyak dapat, ada yang sikit dapat. Tapi nak cerita di sini bagaimana Islam ini menganjurkan kita bila kita dapat satu ilmu, sabarkan. Sebab itu orang yang alim, dia sembunyi ilmu, dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang yang alim, dia tidak menasihati kemungkaran yang berlaku depan mata dia. Rasulullah kata apa? Alim yang seumpama ini disebut sebagai syaitanul akhras, syaitan bisu. Na'udzubillah. Sebab tu orang alim kena main peranan. Orang jahil memang dia jahil. Yang jadi masalah orang jahil, ya, tak ikut orang alim kata. Yang masalah lagi ialah orang alim diheret oleh orang jahil. Macam hari ni banyak orang jahil tak tahu benda, tapi orang alim kadang-kadang ikut orang jahil yang tak tahu ke benda. Ini masalah. Sebab apa? Nak jaga banyak benda. Payah ustaz, serba salah. Cakap senang tapi nak buat payah. Buat dulu, tengok dulu. Sebab itulah orang-orang yang alim ini tugas dia bagi tahu, tugas dia tabligh. Orang nak ikut, orang tak mau ikut, itu bukan tugas dia. Di hari akhirat nanti tanggungjawab kita ialah menyampaikan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, dia kata apa? Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatun ala amrillah. Dan sebahagian daripada umat ini tetap terus menjalankan urusan agama, melaksanakan tanggungjawab, berdakwah, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, melaksanakan amanah dakwah, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Akan ada kelompok ni, ya, dan dia orang yang cekal, orang yang kuat melaksanakan tanggungjawab dakwah risalah Islam ni, bagi dia tak ada masalah, ya. Halangan, ujian bagi dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tugas dia menyampaikan, tugas dia melaksanakan dakwah, tugas dia melaksanakan tugas risalah, mengajak manusia kepada kebenaran, didik manusia kenal mana baik, mana buruk, mana yang betul, mana tak betul. Orang nak terima, orang tak mau terima, itu bukan kerja dia. Hidayah daripada Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai. Apa dia doa ketika dia berdepan dengan kaum Taif yang menentang dia, yang orang kata apa, kalau istilah orang Terengganu, tagur dia, baling dengan batu, hambat dia keluar daripada Taif. Apa Rasulullah sebut?
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya dia tak tahu, dia jahil. Jadi kita sebagai seorang da'i, kita sebagai orang yang menyeru kepada kebaikan, jangan dendam kepada orang yang kita seru. Sebab apa? Mereka ni jahil. Minta hidayah kepada Allah, supaya Allah buka pintu hati dia, bantuan kepada Allah, supaya menerima petunjuk dan hidayah daripada Allah. Sebab itulah Nabi bila dia kecewa sangat apabila Tauqi dia tak mengucap, hingga diturunkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak boleh beri hidayah petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tapi orang yang beri hidayah, yang beri petunjuk, yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita menyampaikan. Tentang adanya perbezaan faham, perenggan yang akhir sekali, dalam ceteknya, luas dan sempitnya di antara orang-orang yang menerima penyampaian itu mengenai rahsia sesuatu hukum syarak, maka yang demikian bukanlah tanggungan pihak yang menyampaikan. Bahkan fahaman yang luas dan mendalam itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturannya. Jadi kata pengarang, orang yang menyampaikan itu dia selesai tanggungjawab dia. Orang nak faham, boleh banyak, boleh sikit, itu kurniaan daripada Allah kepada siapa yang dia nak. Tugas dia menyampaikan. Kefahaman yang luas, yang sikit, yang banyak, sama-sama majlis belaka, sama-sama ngaji belaka, tapi orang ni boleh sikit, orang ni boleh banyak. Sebab apa? Itu anugerah daripada Allah. Mungkin lihat kepada kesungguhan, mungkin lihat kepada kecerdikan, mungkin lihat kepada faktor-faktor lain. Jadi tugas orang yang menyampai, dia kabar. Adapun kefahaman sikit ke, banyak ke, lebih ke, alim ke, lebih kurang tak alim ke, maka dia kata itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terus menjalankan kebenaran. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira tentang kebenaran agama Islam dengan sifat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia dan akhirat, tetap terpelihara sekalipun dicuaikan dan tidak dihargai oleh golongan-golongan yang hanya mementingkan kebendaan semata-mata, sebagaimana yang ternyata pada akhir-akhir ini. Agama Islam yang demikian keadaannya tetap dijalankan oleh sebahagian daripada umatnya dengan tidak tercacat bawaan mereka oleh sebarang angkara daripada pihak yang menyalahinya, sehingga datang perintah Allah Azza wa Jalla mematikan sekalian orang yang beriman, dan tinggallah sahaja orang-orang yang tidak tahu menyebut nama Allah, nama Allah pun. Maka pada zaman mereka inilah akan berlakunya hari kiamat. Hadis ini juga memberi semangat dan jaminan dan menjamin keselamatan orang-orang Islam yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan sempurnanya. Jadi antara pengajaran yang ketiga yang disebut dalam hadis ini ialah, sebenarnya saya sebut tadi, ada kelompok yang akan berjuang pertahankan agama ini, melaksanakan tanggungjawab dakwah, memikul amanah risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditinggalkan oleh para nabi, yang ditinggalkan oleh para rasul, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada satu kelompok, akan ada golongan, sehinggalah dia kata habis dah, tak lagi dah, habis dah, tak ada dah kat muka bumi ni orang yang boleh menyebut nama Allah. Maka ketika itu datanglah ketentuan daripada Allah, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah ketentuan, iaitulah apa yang dikaitkan ketentuan atau datangnya perintah daripada Allah. Masa itulah yang dikatakan
datangnya kiamat. Bila tak ada lagi orang yang boleh menyebut Allah di atas muka bumi. Jadi yang penting bagi kita dalam kita hidup ini, ya, kita kena guna apa yang ada ini sebagai ruang sumbangan kita untuk agama Allah, supaya kita termasuk di kalangan satu kelompok yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Antaranya orang yang ada ilmu menyampaikan, orang yang semangatnya tinggi perjuangkan agama, menyatakan kebenaran, menghalang segala kemungkaran dan menggalakkan segala al-ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi kita dalam masa hidup kita ini, ya, banyak masa kita perlu guna untuk kebaikan. Sebab tu dia kata dunia dan akhirat kena gabungkan sekali. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang fikir soal agama ini, bagi dia masa umur yang ada pada dia, masa harian yang ada pada dia sangat-sangat diutamakan. Ya. Bukan hanya mengutamakan hidup dunia semata-mata, tetapi mencari akhirat. Sebab dia tahu apabila tidak menyelamatkan agama ini, maka akan lahirlah generasi yang rosak binasa. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, bagaimana yang pertama dia menjelaskan kepada kita bagaimana tujuan ilmu agama itu sendiri. Nak jaga manusia daripada apa? Daripada hubungan sesama manusia, comel tingkah lakunya. Ya. Yang kedua, tujuan ilmu itu ialah untuk jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena cari ilmu bagaimana kita nak bersama dengan agama ini. Syarak macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh main ikut dang. Sebab itulah dalam kita melakukan ibadat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tak boleh buat ikut dan, kecuali ada sandarannya. Ya, asal ibadat ni tak boleh buat kecuali ada sandaran. Tak boleh main cuba-cuba. Cuba semayang gini sekali, cuba zikir gini sekali, tak boleh. Kena ada sandarannya, amalan daripada Rasulullah, amalan daripada anjuran daripada Al-Quran, ataupun diamalkan oleh para sahabat. Itu dia. Dia tak boleh buat pandai-pandai, buat ibadat lebih kurang. Tak apalah, cuba tengok, yang penting boleh ibadat. Tak boleh. Bid'ah tak boleh buat. Benda dia yang dilarang oleh syarak. Kemudian dia cerita lagi tadi bagaimana, ya, berlakunya kejahilan. Saya sebut tadi ialah kecelaruan dalam soal-soal agama, campur aduk sekali. Macam berlaku soal-soal bomo, kepercayaan karut. Kadang-kadang kita sedih juga, kita terikut-ikut sebab kita keliru. Sebab apa? Tok Bomo ni guna ayat Quran, Tok Bomo sebut kalimah Allah. Betul Ustaz, dia sebut comel baca Quran ni. Ini dia panggil tipu daya, ya? Al-makir, tipu daya. Berlaku penipuan. Kadang-kadang lafaznya tak jelas, macamnya jampi mentera, jampi yang tak jelas, ada unsur-unsur syirik. Kadang-kadang bahasa tak faham, tapi akhir sekali bunyi Quran ni kita dengar hak butirnya, hak tu tak butir. Last sekali apa dia? Dengan berkat la ilaha illallah, tu je butir. Ini masalah. Percaya juga kita. Jadi masyarakat kita ni terkenal dengan masyarakat yang khurafat, percaya pada keri. Satu hal juga, percaya dengan benda-benda lama, percaya dengan benda-benda yang khurafat, tangkang. Kita ada kawan-kawan, teman-teman yang duduk hospital, tak, bahagian apa ni dipanggil apa, sakit puan, nak bersalin. Ada lagi hak pakai takar, dia kata. Macam-macam. Ini semua karut yang tidak ada pernah diajar oleh agama. Jadi sebab itulah Islam mendidik kita supaya apa? Buang salah faham ni, bercelaru, ya, campur aduk. Kemudian disebut juga dalam hadis ni supaya apa? Ilmu ni kena cari. Ataupun disebut dalam syarahnya, dalam penafsirannya ialah bahawa Allah Ta'ala bagi ilmu pada siapa yang dia nak.
Tapi dengan syarat kita sungguh. Sebab itulah antara adab-adab yang disebut oleh antara Imam Syafi'i, tak silap saya, dia kata antaranya ialah kena ambil masa, kena keluar daripada kampung, kena keluar, maknanya kena cari, kena buru ilmu, tak tunggu mari rumah, kena keluar, kena pergi cari, ambil masa. Dan lagi juga ialah kecerdikan. Kalau orang tak bercerdik payah mengaji, tapi kalau orang cerdik dia serap mudah. Kita akan baca hadis lepas ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan hujan, sama seperti manusia yang menerima ilmu. Dan yang akhir sekali sebagai kesimpulan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahawa bagaimana kebenaran itu akan terus berjalan walaupun bertentang dengan berbagai-bagai musuh yang cuba nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah Taala akan menyempurnakan cahayanya, cahaya imannya, cahaya Islamnya, walaupun dibenci oleh orang kafir. Walau karihal kafirun. Jadi tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang yang sentiasa diberi petunjuk oleh Allah, diberi kesungguhan dalam mencari ilmu. Dan ingat, orang yang ikhlas dalam mencari ilmu, hidupnya akan mencapai apa yang dikatakan petunjuk dan hidayah daripada Allah. Mohonlah kepada Allah supaya kita diberi ruang untuk cari ilmu, supaya kita berlaku adil dalam diri kita. Dunia kita cari dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita, kekuatan pada kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang ke-25 ni hadis yang agak panjang, insya-Allah kita akan baca pada minggu-minggu akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.